Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Segala puji bagi Tuhan yang mengutuskan Rasulnya dengan bimbingan dan agama yang benar, agar dia mengatasi segala agama dan memadailah Allah sebagai saksi. Saya menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan saya menyaksikan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulnya dan hambanya. Wahai Tuhan, kurniakan rahmat, kemuliaan dan kesejahteraan kepada penghulu kami Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya, dengan rahmat, kemuliaan dan kesejahteraan di kalangan mereka yang dahulu dan mereka yang kemudian, serta mereka dalam kalangan al-mala'ul a'la di alam tinggi sampai ke hari kemudian. Wa ba'du. Saudara kursi kita, saudara Yunus tuan rumah, sahabat-sahabat, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana berkesempatan dalam peluang yang sangat penuh dengan barakah ini. Penuh dengan barakah kerana di mana orang beriman berhimpun, Allah akan turunkan rahmat. Allahumma amin. Dan bila saya diminta untuk berkongsi dengan saudara-saudara perbincangan berkenaan dengan bid'ah, walaupun saya tahu ramai di kalangan kita yang lebih banyak maklumat pada saya, tapi saya nak berkongsi beberapa perkara pada malam ini tentang bid'ah yang sudah menjadi satu perbincangan yang hangat, utamanya mulai daripada awal tahun 2005. Walaupun sebelum itu memang sudah biasa dah perbincangan berlaku ini. Waktu saya tahun 50-an, waktu saya masih kecil pun di Pantai Timur tu berlaku pertelagahan antara ahli ilmu tentang bid'ah ini. Kemudian sekarang pun berlaku lagi. Jadi saya pun menulis dalam tulisan yang sangat sederhana dalam masa baru ni. Belum selesai lagi kah bid'ah ni, berapa dekad dah. Takkanlah kita orang Islam tak boleh mencapai satu peringkat kematangan ataupun ada sesuatu hal yang mengganggu kita. Maknanya seolah-olah kita ini adalah bunyinya kasar lah, seolah-olah hidup dalam satu keadaan yang tidak berapa siuman. Sebab takrif tidak siuman ini ialah oleh rasanya Einstein kah, dia kata kita terus-menerus melakukan pekerjaan yang sama tapi mengharapkan kesan yang berlainan. We keep on doing the same thing, hoping for different results. Jadi penyakit yang macam ini sangat sukar kita hadapi. Jadi saya pun dalam kedaifan peribadi sangat menyedari tentang perkara ini yang menyebabkan perkelahian, sampai orang minta cerai, sampai ada orang yang terkena tembak kerana hanya berbeza pendapat tentang selawat kepada Nabi. Rasa ini tidak wajar.
Kemudian timbul pula kelompok-kelompok di negeri kita ini yang sedang menuduh orang Melayu ini sebenarnya dalam kesesatan. Kemudian Datuk Hashim Yahya beritahu kepada saya ada kelompok, ada beberapa individu di negeri ini yang menganjurkan supaya kitab-kitab Melayu oleh ulama kita ini semuanya dibakar kerana mengandung kesesatan. Saya rasa sensitif sekali tentang perkara ini. Kalau orang menuduh saya dengan perkara-perkara tertentu bagi pribadi, saya tidak kisah. Tapi kalau disebut begitu kepada ulama yang membentuk pemikiran di dunia Melayu, termasuk ulama petani, saya rasa ini berat sekali. Datuk Hashim saya dah sebut dah. Datuk Hashim Yahya kata daripada dia bakar kitab ulama kita baik, kita bakar dia dulu. Antara masalah yang timbul ialah tentang talqin, tentang tahlil arwah, tentang selawat kepada Nabi beramai-ramai, majlis maulidin Nabi, tentang tahlil ramai-ramai, berdoa mengaminkannya beramai-ramai, membuat jamuan 3 hari atau 5 hari bila ada kematian, baca talqin, saya sebut pada tadi, membuat amalan-amalan meniakkan pahala kepada si mati. Memang tidak sampai, kata mereka, sebenarnya tak sampai, sia-sia. Kemudian yang serius, jangan ikut mazhab, sebab ikut mazhab itu menyembah ulama. Jangan mengajar sifat-sifat Tuhan, wujud kidam baka, sifat 20, 13, itu bid'ah. Jadi perkara-perkara ini semua menjadi satu masalah yang sangat memberatkan. Kalaulah saya pernah memberitahu kepada setengah daripada orang yang berbicara dalam kelompok ini, saya kata, saya rasa saudara-saudara saya minta tak usah ganggulah lebay-lebay tua macam saya ini. Biar kami bertahlil sama-sama, kami sembahyang. Ini khilaf. Kalau saudara tidak mahu, marilah kita beradab dalam berbeza pendapat. Seperti kalau buku baru yang ditulis oleh Taha Jabir Al-Wani, dia mengajar kita beradab, mengikut ulama-ulama kita dulu. Kalau saudara tak mahu, tak buat. Kita mahu, kita buat. Tapi kalau orang kita ada kemampuan intelektual betul, mari kita garap perjuangan intelektual yang sangat dalam. Kita jawab sarjana-sarjana dan intelektual barat yang sedang mahu meruntuhkan kerangka intelektual mainstream kita yang menjadi inti bagi peradaban kita. Mereka mahu hancurkan identiti intelektual kita yang baku itu. Kita jawab mereka satu demi satu di universiti-universiti. Kita selesaikan masalah. Tapi tidak. Bahkan sebaliknya, yang sedang berlaku intellectual inroads dari sarjana barat sedang berkembang. Tak dijawabnya dengan cara yang matang, tapi dihabiskannya masa berkelahi tentang talqin, tentang selawat kepada Nabi, tentang tahlil arwah, seolah-olah nak dihabiskan umur dengan pekerjaan yang seperti ini. Dan ada seorang tu pula mengajar buku Salatun Nabi oleh Nasiruddin Albani. Diajarkannya jangan sembahyang macam ikut mazhab, tapi itu sembahyang imam mazhab, sembahyang imam Maliki, itu sembahyang imam Maliki, sembahyang Hambali. Kita mari sembahyang Nabi. Yang aku buat ini sembahyang Nabi, Salatun Nabi. Dia pun tulis buku Salatun Nabi. Dan dia rekomen buku Muhammad Al-Hujandi Al-Ma'asumi, Hadil Muslim mulzam bittiba' madhhabin mu'ayyan min al-mazahib al-arba'ah. Adakah orang Islam wajib mengikut satu mazhab tertentu dari mazhab 4? Di dalam itu dihukumnya orang mazhab, orang ikut mazhab ini jadi kafir, jadi syirik, jadi keluar daripada Islam, kerana maksudnya
menyamai maksud ayat ittakhadhu ahbaran wa rubanan arbaba min dunillah. Mereka mengambil rahib-rahib mereka, ahli-ahli hukum agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Padahal ayat itu mufassirin kita menyebut itu dituju kepada golongan Nasara, golongan Yahudi yang mengambil padri-padri yang membuat hukum-hukum sendiri yang tidak datang dari Tuhan dan diambil diterimanya bulat-bulat, dan itu seperti mengambil mereka sebagai Tuhan. Tapi ini tidak boleh disamakan dengan orang-orang Islam ahli sunnah wal jamaah mengikut imam-imam. Kita tidak sembah mereka sebagai Tuhan, dan mereka bukannya membuat hukum sendiri. Hukum mereka dalam ahli sunnah ialah daripada Quran, daripada sunnah, daripada ijma', daripada qiyas yang mu'tabar, dan metodologi ini dihormati dan diiktiraf di seluruh dunia di kalangan ulama ahli sunnah. Dan ini bukan membuat hukum sendiri, tidak boleh disamakan dengan padri-padri. Sebab itu terjemahan yang betul bagi fiqh. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil fiqh, bahasa Inggeris bukan saja Islamic law pada kita, tapi pada saya lebih baik kita panggil Islamic secular law. Sebab dia bukan hukum seperti hukum biasa, seperti membuat peraturan jalan raya dalam bandar, orang bersidang, kemudian kita buat bagus. Itu berbeza daripada hukum fiqh yang datang punca dari Quran, dari sunnah, dari ijma'. Kemudian orang yang terlibat pula orang ahli taqwa, bukan seperti. Kemudian taklid pula yang biasa sekarang diterjemah sebagai blind imitation oleh ramai orang. Tak betul itu. Bukan taklid buta, itu mengikut keserjanaan muktabar. Dan memang keserjanaan itu muktabar, bukan keserjanaan main-main. Bertahun-tahun bertekun untuk mempelajari sistem ahli sunnah, usulul fiqhnya dengan fiqhnya, kemudian mengikut dengan penuh teliti. Itu bukan mengikut buta. Bagaimana ilmu dinisbahkan kebutaan atau blindness kepada sacred scholarship? Itu satu cara berfikir dari otak yang sangat juling, bukan sejahtera. Jadi yang taklid buta itu ialah musyrikin yang nenek moyang mereka dalam jalan sesat. Walaupun Nabi datang pun tak diikutnya, nak ikut tradisi. Itulah baru taklid buta. Adapun taklid yang dibuat oleh ulama itu mengikut metodologinya dalam ahli sunnah, itu mengikut qualified scholarship, bukan blind imitation. Ini cara menterjemah itu pun dah menunjukkan bahawa mereka sangat menghina mainstream intelektual naratif dalam hukum kita. Ini tak betul sama sekali. Jadi saya sangat tidak senang hati dengan sikap ini. Dan dihinanya ulama, dia katanya hum nahnu rijal, hum rijal. Betul lah rijal semua, tapi mereka itu rijal of qualified scholarship, bertahun-tahun menekuni kesarjanaan. Takkanlah kita nak kata kita sama dengan dia. Tingkatan 3 dengan emeritus, profesor emeritus pun sudah lain. Inilah antara perbincangan yang saya sangat merasa terharu, dan saya pun ingin membela ulama kita ini. Dan memang kita tahu taktik orang seteru kita, kalau dia nak memusnahkan tamadun kita, mula-mula dia mengkritik orang-orang yang menjadi punca ideas, the sources of ideas. Sumber-sumber bagi idea kita ialah dada ulama. Al-ma'ani, the system of meanings, ada dalam dada ulama. Dan dada ulama maknanya dalam akal dan ruh mereka. Jadi pihak musuh kita nak memusnahkan tamadun kita, dia menghentam mereka itu supaya kredibiliti mereka menjadi rendah, jadi orang seolah-olah tak ada authority atau apa-apa. Dan ini dipasangkan pula dengan equality of all discourse dalam postmodernism. Maknanya wacana parasnya sama saja. Wacana Nabi pun serupa, wacana Tuhan pun serupa, wacana mujtahid pun serupa, wacana intellectual cowboy pun serupa. Jadi everything on the same level. Ini the flattening out of things to the same level, menjadi seperti sekeping plastik
yang sangat luas tetapi tidak ada dalamnya ini. Ini satu tabiat intelektual yang sangat keji yang tidak dihormati dalam tamadun kita. Tidak dihormati dalam tamadun kita. Jadi barulah lepas ini saya ingin menyebut bahawa perbincangan kita tentang bid'ah perlu kita ambil huraian tentang bid'ah itu dari kesejanaan muktabar kita, bukan daripada personal opinion kita. Kalau kita tahu apa tu diskurs yang muktabar, kemudian kita nak pilih personal opinion kita selepas kita tahu, kita kena beri hujah yang cukup. Mengapa kita tinggal secret discourse, mainstream discourse, kemudian kita memilih personal opinion kita. Kita kena beri sebab yang cukup, bukan semata-mata kita serupa saja, kita berhak. Tapi kita dituntut untuk mengikut ajaran mainstream. Diskurs ulama yang sudah diakui dalam ijma' dalam semua bidang. Kalau usuluddin, kalau fiqh, usul fiqh. Kita tak boleh buang kecuali ada benda yang original betul yang boleh kita bawa dalam within that construct. Itu lainlah. Mungkin ada beberapa perkara juz'i yang perlu kita perbaikkan lagi. Tapi saya mempunyai keyakinan bahawa kita ini berada dalam a total truth with fragmentary mistakes or errors. Itu istilah Faisal Syam saya guna. We have a total truth, but with us there may be certain fragmentary errors. Kita berada dalam satu keseluruhan kebenaran, tetapi ada beberapa perkara yang mungkin perlu dibetulkan dari segi juz'i, dari segi fragmentary. Tetapi pihak lain, keyakinan kita ialah within a total error, tetapi with certain fragmentary truths. Mereka memiliki satu total yang tidak betul, sebab tidak ada tauhid, tidak ada huraian yang betul tentang kehidupan dan Tuhan dan nilai dan alat tujuh. Tapi beberapa benda fragmentary yang betul. Boleh jadi dari segi ilmu hisab ada yang betul, dari segi geografi ada yang betul, dari segi finding scientific tertentu ada yang betul. Tapi the total construct tak betul. Tapi orang kita kadang-kadang jadi silap. Ada beberapa kaum yang tak kenal pada ulama, disangkakannya bahawa we are within a total error. We have got to deconstruct. We got to blast everything and start anew. This is intellectual insanity pada saya. Sebab saya kata begitu kerana Nabi kita SAW sudah jamin diskurs yang benar ini ada sampai akhir zaman dalam hadis sahih. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi hatta taquma as-sa'a la yadurruhum man khalafahum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan ada terus menerus dalam umat ini kumpulan yang berada mencapai kemenangan dalam kebenaran sampai berdiri kiamat. Tidak boleh memudaratkan mereka pihak yang berlainan atau menyalahi mereka. Tuhan jamin itu. Tuhan jamin diskurs ini akan ada. Sebab itu memang diskurs kita tidak terganggu. Sudah berapa ribu tahun di barat, sudah tunggang balik intelektual somersaulting sudah berapa kali, mulai daripada zaman Yunani, zaman Rom, zaman medieval, zaman tengah, zaman Renaissance, zaman Enlightenment, pada postmodernism. Berapa kali sudah somersaulting. Orang pantai timur kata nunginya terbalik itu, balik spirituality langsung sampai hidup dalam telaga, tak mandi pun sangat bagus, tak kahwin pun bagus, tak ada dunia. Kemudian di hidupnya legasi Rom, kemudian datangnya Enlightenment, datang kerasionalan, datangnya humanisme yang sentral dalam hidup. Kemudian sekarang dah tak ada the death of the subject, no grand relatives, rejection of grand narratives, tolak nilai baik buruk yang mutlak. Ini somersaulting. Kita tak ada. Dan ini rahmat Tuhan. Setengah orang dia tak faham, dia kata ini menunjukkan intellectual sterility. Tak ada original. Tak boleh buat benda baru macam tu je. Dia pun nak semak semua. Subhanallah. This is madness. Ini yang menyebabkan saya rasa sangat-sangat terganggu. Sangat terganggu.
Sekarang kita sampai kepada bid'ah. Saya tidak nak menyebut perkara-perkara yang teknikal, yang detail, tapi bid'ah ni pandangan yang ramai dalam ahli sunnah. Bid'ah ini berdasar kepada antara lain huraian man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Hadis sahih. Itu saudara-saudara lebih tahu pada saya. Siapa-siapa yang mula mengadakan satu perkara baru yang bukan dari urusan agama, maka tertolak. Pergi pula kepada hadis yang disambung pula kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah finnar. Tiap-tiap benda yang baru itu sesat, tiap-tiap benda yang sesat dalam neraka. Ini pula berkait dengan hadis yang dalam Muslim itu, yaitu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqus min awjihi min syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqus min awzarihim syai'a. Kama qala hadis sahih. Siapa-siapa yang mula mengadakan satu perkara baru, termasuk perjalanan baru dan yang baik, maka dia mendapat pahala, dan pahala orang yang melakukannya dengan tidak kurang sedikit pun pahala mereka itu sesuatu pun. Siapa yang mula mengadakan satu benda yang baru, yang tidak baik, maka dia mendapat dosa, dan dosa orang yang melakukannya tidak kurang daripada dosa mereka itu sedikit pun. Sekarang orang yang menyebut tentang bid'ah, benda yang baru itu ada dua dalam pembagian yang am, ialah Imam Syafi'i, pengasas hukum fiqh, hukum usul fiqh. Dia yang mengasas, kemudian disebarkan oleh muridnya yang imediat bahawa bid'ah ini ada dua, yang baik, yang tak baik. Dan dia ambil, imam kita itu mengambil faham itu daripada perkataan Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya, ni'matil bid'ah, yakni alangkah bagusnya bid'ah ini, sembahyang tarawih. Jadi Imam Syafi'i kita faham begitu. Dan daripada Imam Syafi'i itu pergi kepada Imam Ghazali, pergi kepada Izzuddin bin Abdul Salam, pergi kepada Imam Nawawi, pergi kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, pergi kepada Ramli, pergi kepada ulama-ulama kita sampai sekarang. Diterimanya bahawa pembagian bid'ah itu kepada 5. Ada benda baru yang mengikut Quran dan Sunnah dan ijma', maka kalau dia ada dasar itu bagus. Kalau yang tidak ada dasar Quran, tidak ada dasar hadis, tidak ada dasar ijma' dan tak ada kemaslahatan bagi umat, itu tak bagus. Maka dicerakinkan oleh Izzuddin bin Abdul Salam, dan lepas itu diikuti oleh orang lain. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. Maka diberi contoh. Sampai sekarang fahamannya terus di kalangan mainstream yang majoriti. Hanya ada satu kelompok yang menganggap bahawa bid'ah itu tidak boleh semua. Tidak boleh semua. Terutamanya apa itu orang yang mengikut Asy-Syatibi. Tapi walau bagaimanapun perbincangan itu akhirnya dia terpaksa mengakui benda yang baru yang memberi kemaslahatan kepada umat, terpaksa diterima juga. Jadi round about way akhirnya tak apa, akhirnya diterima juga. Dan tidak boleh dikatakan bahawa yang dikatakan bid'ah tidak boleh itu dalam ibadat saya, sebab tidak ada ditakhsiskan begitu oleh ibadat saya. Itu semua perkara, sebab Islam ini ada a way of life. Jadi apa-apa benda yang baru, yang tidak menepati Quran dan Sunnah dan ijma' dan apa itu kemaslahatan umat, maka tak boleh. Kalau yang mengikut Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan ada kemaslahatan, maka baik. Jadi sepatutnya tidak timbul masalah tahlil arwah itu.
Patutnya timbul masalah baca Yasin malam Jumaat itu. Tak timbul masalah talqin itu. Tak timbul masalah buat 3 hari, 40 hari apa juga. Asalkan dia tidak berintikad. Nabi memang buat. Sebab Nabi tak buat. Tapi walaupun Nabi tidak buat, kalau benda baru, kalau tidak ada tegah dalam Quran, dalam sunnah, dalam jemaah, maka mengapa kita tegah? Apalagi ada nas-nas yang menyokong dia. Zikrillah ada sokong dia. Jamuan makan kepada orang dengan mendapat pahala, itu ada dukungan daripada Quran, daripada sunnah. Talqin, ada sahabat yang menganggap sunat. Abu Umamah Al-Bahili. Kalau sahabat Ibnu Taimiyah pun sebut ada sahabat menganggap sunat. Kalau itu apa yang kita bid'ahkan orang? Apa itu kunut subuh? Itu Al-Hakim ada mengatakan, ada hadis lam yazal yaknu fi subhi hatta faraqad dunya. Wa sahahahu Al-Hakim. Hadis itu disahkan oleh Al-Hakim. Kalau kita tidak mau baca, okey tak baca. Tapi apa pasal bid'ahkan saudara kita? Tahlil beramai-ramai itu banyak sekali hadis yang dikutip oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam Al-Hawi Al-Fatawi, hampir 20 lebih, sekitar 20, dan termasuk banyak hadis yang sahih yang menyebut tentang zikir ramai-ramai, dan ada menyebut tentang suara yang tinggi. Sepatutnya tidak ada masalah. Apa lagi? Ikut mazhab itu memang dalam ahli sunnah wal jamaah, orang awam dia mesti wajib ikut mazhab. Sebab nanti dia nak mengambil hukum tak boleh sendiri daripada Quran, daripada hadis. Usulul fiqh pun dia tidak mahir, dia buat hukum sendiri, nanti sesat. Kalau orang lain ikut dia, menyesatkan orang lain pula. Jadi ini sepatutnya tak timbul masalah. Selawat kepada Nabi. Walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada mengadakan majlis maulidin Nabi, tapi memang ada hadis sahih menyebut bila hari Isnin dia puasa. Itu kerana dilahirkan hari Isnin. Itu hadis sahih. Jadi orang kiyah bahawa Nabi pun mengingati hari lahirnya sendiri, tapi dia dengan berpuasa. Jadi kalau orang lain dia ingat hari Nabi dengan bersedekah. Puasa sunat. Sedekah sunat. Apa salahnya nak bersedekah? Panggil orang ramai-ramai ingat kepada hari lahir Nabi, mendapat pahala. Ini puasa, ini bersedekah. Demikianlah seterusnya. Sifat 20, ulama kita tidak kata sifat 20 terhaskat 20 sifat Tuhan. Dia kata tidak terhisap, hanya anak kunci 20 atau 13. Sebab itu adalah sekurang-kurang. Sebab kalau tidak ada sifat itu, nanti mungkin tak mengenal sifat Allah. Tapi kalau dia orang alim, tahu Al-Asma'ul Husna, boleh hurai semua, tahu semua apa itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedua-duanya menunjukkan rahmat, tapi dia tahu. Al-Qadirul Muqtadir, Al-Qadir apa, Muqtadir apa, dia boleh hurai. Al-Khabir, Al-Alim, Al-Syahid, makna hampir sama, merujuk kepada ilmu, tapi dia alim. Tak mengaji sifat 20 pun tak apa kalau orang macam tu, kalau dia betul-betul alim. Tapi janganlah hanya baca terjemahan orang lalu dia hafal. Dia pun tak faham, tu hurai pun dia tak faham. Jadi tak ada masalah. Kalau disebut hanya logik, dia ambil dari Greek, itu hanya alat. Greek itu, logik itu dikata oleh An-Mulawi, ini termasuk di bawah al-hikmatu dhallatul mu'min fa haitsu wajadaha fa huwa ahqqu biha. Alat saja. Sifat 20 bukan ambil daripada Yunani. Purba mana kitab Yunani ajar sifat 20-nya? Kitab siapa? Aristotle, Plato. Siapa dia? Plutarch. Tak ada. Ulama kita yang buat. Mazhab. Tawassul itu Nabi sendiri pun tawassul. Dia sebut Nabi-Nabi sebelum dia. Sahabat pun tawassul. Umar tawassul, dia kata Allahumma inni atawassalu ilaika bi'ammi nabiyyika. Ya Allah, aku bertawassul kepada engkau dengan bapa saudara Nabi kami, bapa saudara Nabi engkau, Al-Abbas ada. Turun hujan. Hujan lepas pada Nabi, ada sahabat bertawassul dengan dia, dapat hajat masa Osman. Ini dihurai panjang.
Saya sebut satu dalam waktu kita kerja saya itu, saya huraikan sikit pun. Jadi tak patut timbul masalah. Kalau dia tak setuju, dia beradab. Mengapa sampai membidangkan orang dan kadang-kadang mengkafirkan orang? Bila dia kata tauhid orang ahli sunnah salah. Tauhid yang betul bagi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma' was sifat. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah artinya mengiktiraf Allah menjadikan alam, dia ada berkuasa, memberi rezeki. Tauhid uluhiyah maknanya kita sembah dia, taat kepada dia. Tauhid al-asma' was sifat ialah kalau Tuhan, kalau Nabi, kalau Tuhan sebut ada yadullah, ada tangan. Kalau Tuhan ada sebut dalam ayat ada maaf anjambillah, itu saya tak lupa ayat itu. Ya Syekh, anjambillah, dari lambung Allah. Jadi Allah ada lambung. Kalau kata yang yukshafu an sakin, pada hari yang betis dibuka, Allah ada betis. Dan memang ada kelompok ini sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Jauzi. Dia kata ada kelompok kita ni yang kata macam-macam tentang Tuhan yang bermakna dengan makna makhluk. Kemudian ada pula disebut bahawa di kalangan kelompok mereka tu ada yang mengatakan sebut saja apa Tuhan ni, ada semua, asal jangan sebut janggut dengan kemaluan, sudahlah. Ada macam tu dalam teks klasik mereka. Subhanallah. Ulama kita bercermat, takut timbul tasbih dengan makhluk, takut timbul jadi mujassimah. Maka sifat-sifat yang membawa kepada sifat makhluk haram disebut nisbah kepada Tuhan. At-Tahawi pun sebut begitu. Jangan, Tuhan tu jangan ada arah. Itu dia. Jangan ada bagaimana, jangan ada sifat makhluk, jangan ada besar kecil, jangan ada kiri kanan, jangan ada atas bawah. Kalau Tuhan berlari, maka dalam hadis sahih, dalam hadis hadis kursi, kalau hamba aku datang berjalan, aku berlari. Kalau hamba datang satu jengkal serpa, kalau serpa sahasta. Jadi kalau gitu Tuhan berlari. Lepas tu kalau ada satu hadis kursi yang menyebut, wahai anak Adam, saya nak cepatkan. Aku sakit, mengapa engkau tidak melawat aku? Tuhan sakit. Sebab Tuhan sakit. Aku lapar, mengapa kamu tak beri makan? Oh Tuhan lapar, sifat lapar. Soalan, siapa dia yang mula bagi tauhid pada tiga bagi itu? Siapa dia? Ada ayat Quran kah? Ada ayat kata fa'alam anna tauhid fi salasati aqsamin. Tauhid al-rububiyah wa tauhid al-uluhiyah wa tauhid asma' wa sifat. Adakah ayat Quran? Hadis adakah sebut? Wahai Abu Bakar, ketahuilah bahawa aku nak ajar kepada kamu tauhid itu tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Ada? Tak ada. Tabi'in adakah? Tak ada. Tabi'in ada? Tak ada. Asy'ari tak ada. Tahawi tak ada. Maturidi tak ada. Baqillani tak ada. Saya tengok dah, betul tak ada. Tak ada. Asy'ari tak ada. Sanusi tak ada. Abad ke-8 baru ada. Lepas tu tak diterima. Abad 18 baru dihidupkan balik oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sampailah kepada tahap kerana pembahagian tauhid yang macam ini, sampailah pada had sehingga dikatakan Abu Lahab tu pun tauhidnya lebih bagus daripada orang Islam yang duduk berdoa, daripada yang duduk berdoa. Dan tauhid ini disebut oleh buku baru 80-an oleh Muhammad bin Ahmad Bashmi, Kaifa Nafhamut Tauhid. Dan dia memang ikut Muhammad Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Sebab Muhammad Abdul Wahab kata Abu Lahab tahu tauhid. Saya baca sikit apa tu ayat tu. Ayat-ayat dia. Abu Jahal, Abu Lahab lebih bertauhid. Dia kata begini dalam buku tu. Kata Muhammad Bashmil,
Dia kata Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billahi wa yuhawwidunahu fil rububiyyati khaliqan wa raziqan muhayyan wa mumitan dharan wa nafi'an la yusyrikuna bi fi dhalika syai'an ajibun wa gharibun an yakuna Abu Lahabin wa Abu Jahlin aktsaru tauhidan lillah wa akhlas imanan bihi minal muslimin alladzina watawassaluna bil anbiya wassalihin wa yastashfi'una bihim ila Allah taala. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang yang berada atas agama mereka dari kalangan penyembah berhala itu, mereka itu beriman dengan Allah dan mentauhidkan Dia dalam tauhid rububiyah sebagai pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi mudarat, yang memberi manfaat, tidak mensyirikkan Dia dalam perkara itu suatu pun. Ajib dan biasa pelik sekali bahawa Abu Jahal, Abu Lahab lebih besar banyak tauhid kepada Allah dan lebih ikhlas imannya daripada orang Islam yang bertawassul dengan nabi-nabi dan orang soleh dan minta syafaat dari mereka. Macam mana ini dari segi semantik tauhid? 700 tahun tak pernah ada fikiran macam ni. Mana boleh Abu Jahal? Tabat yada Abi Lahab, binasa tangan Abu Lahab, dia kafir. Kemudian ayat yang digunakan untuk kata mereka ini bertauhid dengan tauhid rububiyah ini pula digunakan antara lain ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu melainkan untuk mendampingkan kami kepada Allah sebagai pendamping atau cara wasilah nak berdamping. Allah Ta'ala akan menghukumkan antara mereka tentang apa yang mereka berbeza tentangnya. Allah tidak memberi hidayah kepada pembohong dan kafir. Ayat ini sendiri kata buat ini pembohong dan kafir, dikatakannya ahli tauhid yang ikhlas. Subhanallah. Semantik apa ini? Sistem ilmu apa ini? Saya selalu menyebut dalam istilah saya ialah umat ini nak dibentuk supaya timbul tauhid intellectuality. Satu sistem intelektual yang berpastikan kepada tauhid, yang melihat tauhid sebagai prinsip bagi segala perkara. Adakah ini sesuai dengan tauhid intellectuality, cara berfikir macam ini? Selepas 700 tahun tak ada benda macam ni, dia ada. Kemudian mati, dihidupkan abad 18. Kemudian diterima oleh orang sekarang, setengah orang. Kemudian tauhid ini digunakan sebagai satu instrumen untuk mengatakan kafir orang yang pergi kepada katakanlah Tok Kenali. Kalau tadi kalau kita kenali, ya Allah, aku bertawajuh kepada Engkau ya Allah, dengan aku bertawassul dengan Tok Kenali yang Engkau muliakan, tolonglah selamatkan orang-orang kami dari bencana. Itu penyembah berhala itu, kata mereka, mengikut paradigma tauhid pecah tikai. Walhal ini tidak pernah ada dalam ahli sunnah, melainkan dari kelompok ini saja. Jadi adakah kita nak biarkan ini berkembang? Dan sejarah mereka adalah terjemahan dari tauhid ini. Saya baca sendiri Unwanul Majdi, saya baca sendiri Tarikh Najrin Ibnu Ghan. Dia menyembelih orang Islam, sembelih budak, sembelih orang dulu sembahyang. Dia sekat orang anak naik haji sampai terpaksa makan daging anjing. Ini dalam sejarah sendiri, Unwanul Majdi. Saya baca sendiri. Tarikh Najdi, baca sendiri. Mereka buat itu kepada orang Islam. Bila orang British jawab, mengapa kamu rampas harta mereka? Dia jawab, dia kata, ini seteru kami, dia kata. Mereka tidak ikut tauhid betul, kata dia. Dia jawab. Ada surat itu dalam archive. Dia jawab. Hubungan dia dengan British semenjak abad 18. Baik dengan British dah. Sebab itu ada Shakespeare, sebab itu ada Lawrence of Arabia, sebab itu ada Abdullah Philby. Dipanggilnya mereka Sheikh Philby. Walau kawan itu tak Islam pun. Lawrence of Arabia orang tahu, Shakespeare orang tahu, Sykes orang tahu. Baik mereka, bagi duit kepada mereka banyak betul dalam rekod, banyak betul. Jadi saya sebut ini
kerana saya sedih bahawa benda yang macam ini sedang berkembang dalam masyarakat kita. Dan orang kita pula menganggap ulama kita sesat. Mereka betul. Ada wakilnya di Thailand itu, saya sebutlah namanya, Ismail Lutfi, yang beritahu kepada saya, Haji Ismail Mina. Betul Haji ya? Dia kata ulama Melayu sesat berabad-abad. Dan buat itu mahu supaya kitab Melayu ini bakar semua. Dan pembahagian tauhid pada tiga ini bid'ah. Bukan bid'ah yang sama dengan mereka tuduh untuk selawat pada Nabi itu, tapi bid'ah yang sangat berat. Tak ada nak langsung. Mana boleh orang menyembah berhala dia kata tauhid. La ilaha illallah. Tauhid apa macam ni? Kalau cakap bahasa sahabat kita Ustaz Fadlina, dia kata tauhid pada bapa apa ni? Tapi saya biasa tak guna kata macam tu. Tapi malam ni keluar minta maaf lah. Tauhid apa macam ni? Dia kata tauhid ikhlas pula tu. Kalau betul-betul ikhlas, tauhid kenal Allah mencipta alam, dia sembah. Sebab agama kita tidak membagikan antara kalimah Rabb dengan ilah itu hanya selain daripada bahasa. Sebab itu kita mula Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu kena ubah Alhamdulillahil alamin. Kalau doa pula jangan kata Rabbana atina ilahana atina fid dunya. Itu tauhid rububiyah baru, very superficial. Sama dengan penyembah berhala. Dan orang yang bertauhid rububiyah sama dengan penyembah berhala, dia kata sama. Jadi itulah dia. Kemudian satu lagi, huraian syahadat dia macam mana? Huraian la ilaha illallah dia. Huraian la ilaha illallah dia. Dan kitab Tauhid Muhammad Abdul Wahab ni. Baru ni saya pergi ke Mekah. Saya nak cari kitab Kashfus Syubhat an Khaliqil Ardi Was Samawat. Tak ada habis dalam kedai dekat Masjidil Haram, tak ada. Pergi Madinah pun tak ada. Saya rasa dia sembunyi lah. Sebab dalam kitab tu dia kata 600 tahun sudah umat Islam menjadi penyembah berhala. Dalam tarikh Najdin pun dia sebut. Hanya dia tak sebut 600 tahun. Umum orang Islam adalah al-wasaniyun, murtadun. Sebab itu dia perang jihad lawan Arab tu. Jihad apa lawan Arab Badui? Dia semayang, dia puasa, tapi dia kata dia jihad dengan kawan tu. Jihad apa sama Islam? Jihad tu dengan kufar. Orang zaman dulu kalau ada azan dalam satu kawasan, dia jihad dan muti, jangan itu Muslim itu. Ini duk semayang petebas la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi dia kata apa tak? Dia kata huraian la ilaha illallah. Dia kata saya akan sebut Arab tu. Tidak selamat nyawa dan harta dengan berlafaz la ilaha illallah. Tidak selamat harta dan nyawa dengan berlafaz dan tahu maknanya la ilaha illallah. Satu lagi, tidak selamat nyawa dan harta dengan berikrar tiada Tuhan melainkan Allah. Bahkan tidak selamat harta dan nyawa dengan menyeru tidak ada yang lain melainkan Allah. Selamat hanya hatta yudifa ila zalika al-kufra bima yu'badu min dunillahi. 4 perkara itu tak menyelamatkan harta nyawa, melainkan dia tambah yang kelima, dia mengatakan kafir terhadap apa yang disembah selain daripada Allah. Tapi dia kata fa in syakka au tawaqqafa. Tapi kalau dia syak atau tawakuf, lam yahrum nafsu wa malu. Tidak haram nyawa dan harta. Siapa dia nak mengatakan dia syak tu? Orang yang tengok pula Aisyah ni tebaslah. Dan itu yang dia buat. Walhal Nabi kata, bila sahabat bunuh orang yang mengucap, apa pasal kamu bunuh? Dia kata dia takut ke pedang. Nabi kata 3 kali, kamu bedah dada dia ke? Akhirnya Nabi kata, nahnu nahkum bizahri wallahu yatawalla sarair. Kita hukum hanya hak zahir. Bila orang mengucap masuk Islam, khalas. Kalau dia ada syak, itu dia dengan Allah, kecuali dia sebut pada kita. Huraian syahadah macam Islam harta nyawa dalam kitab mana ni ada ni?
Tak ada dalam kitab lain ni, melainkan dengan makhluk seorang ni saja ni. Tak ada. Kalau ada, siapa boleh sebut, saya bersedia menerima kalau ada betul. Tentang darjat iman itu memang ada, tapi nak hukumkan orang dengan kena ada 5 perkara ini. Assalamualaikum. Jadi inilah antaranya yang menyebabkan saya tergerak mulut nak sebut. Sebenarnya saya duk simpan dalam dada sudah hampir 10 tahun nak bercakap. Bahan sudah lama sudah ada. Tak rasa nak macam mana nak bercakap. Tak nak. Kita pasal cakap lah. Inilah, dan saudara boleh rujuk kepada kitab tauhid dia sendiri, Kashfus Syubhat fi Tauhid dia, dan kitab Kashfus Syubhat an Khaliqil Ardi was Samawat kalau dapat. Saya dah pesan kaji beritahu ke kawan-kawan tengah-tengah kalau nak dapat satu. Tengok. Patut baca Halil Muslim mulzam bittiba' madhhabin muayyanin min al-mazahib al-arba'ah oleh Al-Khujandi yang mengajar di Masjidil Haram, dan baca Kaifa Nafhamu Tauhid oleh Muhammad bin Ahmad Bashmil, dan buku ini diulas oleh sarjana Russia. Saya dapat satu tulisan sarjana Russia mengulas buku ini. Kaifa Nafhamu Tauhid. Dan saya dapati rupanya huraian tauhid macam ni merebak. Dan dia tolak tauhid ulama kita. Dan puak ini memang tolak. Sampai dia kata ilmu kalamin mazmum. Habis dia tolak semua. Walhal ilmu kalam yang ditolak ialah ilmu kalam yang membawa kepada Mu'tazilah dan Jabariyah dan Qadariyah dan golongan-golongan yang sesat. Adapun ilmu kalam yang membela ahli sunnah kerana pengaruh falsafah yang tidak sihat, itu diiktiraf oleh Ibnu Khaldun, diiktiraf oleh Al-Ghazali, diiktiraf oleh Syekhul Islam Kerajaan Semania Al-Kawthari, dan dibela oleh ulama-ulama lain sampai sekarang. Bukannya dibasuh semua, ditolak semua tanpa perbezaan langsung. Jadi inilah, kembali kepada saya secara ringkas kita boleh bincang dengan soal jawab. Saya berminat sangat kita ini mengekalkan wacana intelektual mainstream ahli sunnah kita. Dan dunia Melayu ini adalah bumi ahli sunnah wal jamaah. Ada gangguan-gangguan yang bersifat fragmentary, saya akui, tetapi secara relatif dia adalah satu rantau yang paling homogeneous, atau antara yang paling homogeneous dalam alam Islam. Tak ada, belum timbul lagi konflik yang berat yang bersifat teologi di kalangan kita. Tak ada theological school yang very challenging terhadap ahli sunnah sampai sekarang. Tak ada, yang sangat berbeza daripada Asia Barat, berbeza dari benua kecil Indo-Pakistan. Tapi kalau kita biarkan berlaku, na'udzubillah min zalik. Sebab itu saya kata kena bela ini atas dasar one, untuk menjaga kebenaran religious theological discourse. Satu. Kedua, untuk keseragaman. Yang ketiga, untuk kestabilan intelektual. Yang keempat, untuk mengadakan satu suasana aman untuk dibina tamadun di dalamnya. Kalau terganggu ini, na'udzubillah, kita akan habis umur dengan konflik fragmentary dan mungkin juga benda yang berat. Tak ada masa kita bina tamadun dan hidup aman, nak kerja pun payah. Inilah yang menyebabkan saya, walaupun maklumat tidak berapa cukup, tapi saya rasa setakat yang saya tengok, saya rasa munasabah dah saya sebut kepada kawan-kawan. Terserah pada kawan-kawan untuk menyempurnakan apa itu pembentangan yang seperti ini, dan menambah dan membuang mana-mana yang tidak wajar. Tapi saya yakin setakat yang ada ini bahawa mainstream religious discourse mesti diberi pembelaan, dan pada saya setiap orang intelektual Muslim mesti memiliki intellectual discourse mainstream ini. Kalau tidak, dia akan menjadi, minta maaf,
intellectually spineless. Tak ada tulang belakang dia, intellectual. Kepalanya penuh dengan maklumat akademik saja, tapi intellectually spineless. Tak ada tulang belakang. Jadi inilah yang saya cuba nak sampaikan. Dan saya minta maaf lah kalau terbahasa tu Pak Lebay tua ini jarang nak cakap macam ni, tapi jadi minta maaf banyak-banyak. Minta maaf. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Kalau ada input dari kawan-kawan, kalau ada maklumat yang tak betul, tolong cek. Kalau kesimpulan tak betul, tolong cek. Kalau ada teks yang saya perlu sebut untuk apa tu cek apa-apa, saya sebut, saya menerima. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin wal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.